Bonjour à tous, selamat datang di mata kuliah Français Oral yang produktif. Untuk sesi produksi oral hari ini, saya akan membuat sebuah presentasi, yaitu bagaimana cara berkenalan dan mengenalkan orang lain. Ya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melakukan perkenalan, yaitu dengan menyebutkan nama, kemudian asal, kemudian profesi, dan kebangsaan. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengenalkan orang lain. Untuk mengulang sebentar, untuk angka kita sudah belajar, tapi kita akan menyebutkan terlebih dahulu supaya pengucapan itu bisa benar, ya. Angka ini bisa kita gunakan nanti untuk menyebutkan usia. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Leçon 0. Activité 2. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 20. Oke. Ini angka sampai 1 sampai 20. Nah, ini kita bisa terapkan, misalnya kita mau mengatakan saya berusia 18 tahun, maka ekspresi yang kita gunakan adalah j'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Ya, 18 ditambah ans. Ya, ucapkan di sini saya tulis 18 ans. Ya, ANS. Ya, ans itu tahun, ya, 18 ans. Jadi ada 18 ditambah ans, ya, sehingga menjadi 18 ans. Oke, ya. Misalkan saya berusia 19 tahun, maka ekspresinya J, ini ya, ini JAI, ya, dibacanya J, J, 19, ya, 19, ditambah ang, ya, berubah menjadi J, 19 ans, 19 ans. Walaupun di sini F, tapi dia akan berubah menjadi V, 19 ans, bukan 19 ans, ya. Menjadi tebal, 19 ans. Oke. Itu tadi untuk usia. Nah, berikutnya kita akan lihat besok.
Leçon 2, ya. Qui est? Siapa ini? Coba kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Qui est-ce? C'est Naoko, non? Naoko? Oui, Naoko Yamada. Elle est étudiante. Elle est sympa? Oui, elle est dans le cours de français. Elle est japonaise. Elle habite en France ou au Japon? Elle habite en Suisse, à Genève. Ya. Dari percakapan ini kita bisa melihat ada ungkapan qui est. Siapa, ya? Siapa ini? Qui est. Ini QUI dibaca K. Qui, ini EST dibaca E, ini CES. Jadi qui est. Tulisannya dengan bacaannya lebih mudah bacaannya, ya. Qui est. Nah, kalau kemudian ini adalah C Naoko. Nah, no itu untuk konfirmasi. Ini Naoko bukan, C Naoko no. Kemudian Naoko, intonasinya naik. Oui, ya. Oui, ya. Naoko Yamada. Elle est étudiante. Naoko adalah pelajar perempuan, maka dia L. Masih ingat ya, kalau saya adalah pelajar kan, je suis. Nah, ini untuk dia perempuan, dia berubah menjadi L. Bukan elle suis, tapi elle. Elle est étudiante. Nah, ingat, étudiante, karena dia perempuan, maka dia ada tambahan E di sini. Kalau laki-laki, dia tidak ada tambahan E. Pengucapannya juga berubah. Ya. Kalau misalkan Honda itu laki-laki, maka il est étudiant. Kemudian kalimat berikutnya, elle est sympa. Elle est sympa. Sympa dari kata sympatik. Ya, sympatik ya, simpatik sama dengan bahasa Indonesia. Nah, ini kata elle ini bisa diikuti dengan kata sifat yang menyatakan bagaimana person dari orang tersebut, ya. Elle est sympa, dia orang yang simpatik. Ya. Oui. Kemudian elle est dans le cours de français. Ya, dia ada di. Ya. Jadi selain bisa menyatakan profesi, menyatakan sifat seseorang, dia bisa juga menyatakan keberadaan. Elle est dans le cours de français. Dia ada di mata kuliah bahasa Prancis, artinya dia ikut, ya, bahasa Prancis. Kemudian elle est japonaise. Dia orang Jepang. Japonaise. Elle est japonaise. Ini kata sifat yang menyatakan kewarganegaraan. Akan berubah kalau dia il, ya. Honda misalkan. Honda est japonais. Ya, japonais. Tidak ada E-nya. Berakhir dengan S, maka dia bacanya il est japonais. Kalau L, elle est japonaise. Kemudian kalimat berikutnya, elle habite en France ou au Japon. Elle habite en France ou au Japon. Dia tinggal di Prancis atau di Jepang. Di dalam bahasa Prancis, nama negara pun digolongkan, ada yang femina, ada yang maskular. Penandanya adalah manakala berakhiran E, ya, kebanyakan adalah femina, dan dia kata depannya en. Elle habite en France ou au Japon, atau di Jepang. Ini AU bacanya O, ya, au Japon. Jawabannya elle habite en Suisse. Dia tinggal di Swiss. Swiss ini tergolong femina, maka dia pakai en.
Kemudian lebih spesifiknya di kota mana? Jenewa. À Genève. À Genève. Misalkan kita mengatakan ada nama penyanyi, misalkan siapa ya yang terkenal sekarang, nama penyanyi dari Indonesia, misalkan namanya Tiara, ya, Tiara. Tiara habite en Indonésie, en Indonésie. Jadi do ne zi. Nah, ini sebagai nama negara ya, Indonesia. Tapi kalau keluarga negaraannya ele Indonesian, ele Indonesian ya. Jadi dibedakan, ada dia sebagai kata sifat kebangsaan atau dia sebagai nama negara. Oke. Baik, berikutnya. Qui est-ce? Ini merupakan satu resume manakala kita akan berkenalan. Ya. Misalkan kita akan bertanya, siapa namamu? Tu t'appelles comment? Jawabannya, je m'appelle. Ingat ya, ketika saya bernama, je m'appelle, kamu bernama, tu t'appelles. Ada perbedaan di sini ya, ada me, ini tidak ada S-nya, ketika tu, te, ada S-nya. Tetapi secara pengucapan sama. Je m'appelle dengan tu t'appelles ya, tidak ada tu t'appelles, tidak ada ya, S-nya nggak dibaca. Tu t'appelles comment? Kemudian pertanyaannya, tu habites où? Tu habites où? Atau kalimat inversi bisa où habites-tu? Où habites-tu dibalik. Où habites-tu di dalam bahasa Prancis boleh. Kamu tinggal di mana? Jawabannya, j'habite à Semarang. Ingat, untuk nama kota, kata depannya adalah A ya. Tapi kalau nama negara, tadi kalau femina kita pakai on. Jadi misalkan saya tinggal di Indonesia, kita bisa mengatakan j'habite en Indonésie. J'habite en Indonésie. Berikutnya adalah pertanyaan berkenaan dengan usia. Kita bisa mengucapkan quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Berapa usiamu? Quel âge as-tu? Jawabannya, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Atau misalkan 19 tahun, j'ai 19 ans. Ya. Kemudian pertanyaan yang misalnya jawabannya saya pelajar ya. Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Je suis étudiant. Nah, pertanyaan quelle est ta profession itu sama juga dengan qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Apa yang Anda kerjakan? Ya, bisa juga je suis étudiante. Ini kalau perempuan ya, kalau laki-laki ya je suis étudiant. Yang terakhir, pertanyaan berkenaan dengan kebangsaan. Kita gunakan quel ya. Tulisannya quelle ya. Jangan baca quelle, tapi quel saja ya. Quel di sini Jadi quelle ta nationalité? Quelle
ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Je suis indonésien. Laki-laki. Je suis indonésienne. Perempuan. Oke ya. Jelas? Nah, ini contoh ya. Kita akan berusaha mengenalkan tokoh yang kita sukai. Misalkan dia seorang penyanyi, atau dia seorang aktris, ya itu kita bisa presentasikan dia. Kita pilih perempuan atau laki-laki dulu. Kalau perempuan maka L ya. Kalau laki-laki il. Pertanyaan, qui est? Siapa ini? Elle s'appelle Taylor Swift. Elle s'appelle Taylor Swift. Jadi, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. Nah, ini jadi elle s'appelle. Namanya ya. Profesinya apa? Elle est chanteuse et actrice. Dia penyanyi dan aktris. Chanteuse, aktris. Kalau laki-laki, chanteur, chanteur. SE-nya diganti R, chanteur. Il est chanteur. Et acteur, chanteur et acteur. Tapi kalau perempuan, elle est chanteuse et actrice. Nah, kemudian kebangsaannya apa? Orang Amerika ya, elle est américaine. Elle est américaine. Usianya, elle a 31 ans. Elle a 31 ans. 31 tahun. Tinggal di Amerika Serikat. Elle habite aux États-Unis. Ya, United States itu negara federal, maka dia dianggap jamak, maka dia menggunakan O ya. Elle habite aux États-Unis di kota Tennessee. Tennessee. Ya, jelas? Nah, ini salah satu contoh dari tugas teman kalian yang saya coba share ya. Bonsoir, c'est mon idole. Il s'appelle Louis Marc Capaldi. Il est chanteur. Il est écossais. Il a 23 ans. Il habite à Écosse. Merci. Ya, dia mengenalkan penyanyi dari Skotlandia, Ekos, Ele Ekos. Usianya 32 tahun. Demikian untuk penjelasan mata kuliah produksi oral. Tagihan untuk mata kuliah ini Anda membuat semacam ini ya. Bagaimana mengenalkan tokoh yang kita idolakan. Boleh penyanyi, boleh aktris, boleh politisi, boleh pemain sepak bola. Dari negara manapun boleh ya. Saya pikir ini cocok ya. Ketika kita belajar, kita juga bisa mengekspresikan. Demikian penjelasan dari saya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Au revoir.